الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Dan iman tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertama sekali kita manjatkan syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung pengajian kita membaca kitab Tuhfatur Raghibin. Tadi rupanya tak keluar. Okey, jadi kita menyambung pengajian kitab Tuhfatur Raghibin yang dikaryakan oleh Allamatul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahmatullahi alaih, yang mana saya kira kita pada hari ini merupakan kuliah yang ketiga kalau tak silapnya. Yang pertama kita cerita akidah secara general, kemudian kita sempat online sekali membaca muqaddimah kepada kitab ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita terus masuk kepada sulbil maudhu' lah. Kita terus masuk kepada bab yang pertama dalam kitab ni. Kalau tidak panjang cerita dia kan. Kita tak mula-mula lah. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan ada kelapangan, boleh dapatkanlah kitab kita ni dalam bahasa Melayu. Dia sebenarnya tulisan Jawi kemudian telah dirumikan. Tuhfatur Raghibin. Jadi kitab ni kitab yang membahaskan tentang hakikat iman dan juga batasan-batasannya serta kumpulan-kumpulan yang dikategorikan sebagai kumpulan-kumpulan yang terkeluar daripada kebenaran. Jadi sangat penting, walaupun kumpulan-kumpulan yang disebutkan itu mungkin kumpulan-kumpulan yang telah lama dan tidak wujud lagi pada namanya, tetapi pada ciri-cirinya masih wujud sampailah ke hari ini. Bila kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita ni, keluar kumpulan-kumpulan yang terpesong. Jadi ciri-ciri yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan yang terpesong itu sebenarnya kadang-kadang serupa dengan apa yang telah dibahaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab turas ataupun kitab-kitab klasik mereka. Jadi insya-Allah pada malam ni kita teruskan kepada al-faslul awal. Itulah fasal yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Kata tuan pengarang kita, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan memanfaatkan ilmunya di dunia dan di akhirat, amin. Al-faslul awal, iaitulah fasal yang pertama, fi haqiqatil iman, pada menyatakan tentang hakikat iman. Kita selalu sebut tentang iman, tapi kadang-kadang kita tak clear apa sebenarnya yang dikatakan dengan iman itu. Perkara ni perkara basic, tetapi yang basic inilah yang kita lihat pada hari ini ramai orang yang terpesong. Boleh kata semua ajaran-ajaran sesat pada hari ini terpesong pada perkara yang prinsip, pada perkara yang basic ni. Kadang-kadang dalam masalah ketuhanan, kadang-kadang dalam masalah kenabian, kadang-kadang dalam masalah ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Baru-baru ni yang PMYT tu dia out pada tiga-tiga perkara sekaligus. Semua out belaka. Masalah ketuhanan pun out, kenabian pun out, ghaibiyat pun out. Kami sempat dialog dengan dia soal siasat sebelum kita bawa ke Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Memang out lah. Tetapi subhanallah, bila orang tu dia tak ada ilmu, maka dia merasakan bahawa dia berada di atas kebenaran. Dia tak merasakan bahawa dia salah. Dia merasakan dia betul, tetapi sebaliknya dia mengatakan kita yang salah. Itu yang problem ni. Itu yang masalah dia. Sebab tu bahaya tuan-tuan bila seseorang yang tidak punya ilmu tetapi nak bercakap pada suatu perkara yang besar. Bukan sahaja dalam isu agama, dalam bidang lain pun sama. Dia bukan doktor tapi nak bercakap dalam bidang kedoktoran. Memang out lah, memang hancur lah. Ya. Jadi apatah lagi kalau dalam soal yang berkait dengan agama. Jadi haqiqatul iman, itulah hakikat iman. Ketahuilah olehmu, hai talib, wahai pelajar, bahawasanya hakikat iman pada lughah, itulah pada bahasa, iaitu tasdiqun,
Iman itu pada bahasa maksudnya ialah tasdiq. Tasdiq maknanya membenarkan. Artinya membenarkan sesuatu sama ada yang dibenarkan itu nabi atau lainnya. Kalau dari sudut bahasa, tasdiqun asal daripada kalimah saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Jadi tasdiq itu maksudnya ialah membenarkan. Jadi pembenaran. Jadi perbuatan membenarkan itu umpamanya apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Apa sahaja yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melihat sesuatu dalam perjalanan dia, peristiwa Mi'rajnya, peristiwa Isra-nya, iaitu Nabi naik daripada Mekah ke Madinah dan peristiwa Isra, naik ke langit dan peristiwa Mi'raj. Apa sahaja yang Nabi lihat dalam kedua-dua peristiwa itu diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hanya membenarkan sahaja. Saddaqta, dia kata benar, kamu benar. Semua dibenarkan. Semua dibenarkan. Sehingga digelarkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai Siddiq yang sangat-sangat kuat membenarkan. Dia tidak ada sedikit pun rasa ragu-ragu, rasa was-was, rasa zon. Walaupun 0.00000001 tak ada. Itu disebut sebagai zon. Jadi maksudnya akidah Sayyidina Abu Bakar itu dia membenarkan apa yang Nabi SAW ceritakan kepada dia itu adalah akidah yang bulat, yang muktamad, yang tidak ada was-was, keraguan dan seumpama dengannya. Jadi demikianlah iman itu dia mesti tasdiq, mesti membenarkan. Itu dari sudut bahasalah. Okey, jadi dia kata artinya membenarkan. Tak kiralah sama ada yang dibenarkan itu nabi atau lainnya dari sudut bahasa. Adapun hakikat iman pada syarak atas perkataan segala ulama muhakkik daripada al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Al-Asy'ariyah dinisbahkan kepada al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang wafat pada 324 Hijrah. Al-Maturidiyah dinisbahkan kepada al-Imam Abu Mansur al-Maturidi as-Samarqandi yang wafat pada tahun 333 Hijriah. Ini kedua-dua ni adalah merupakan tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyusun ilmu akidah ini sehingga kita mudah nak belajar, mudah nak faham. Jadi bukanlah mereka ini orang yang mengasaskan akidah Islam. Itu salah. Akidah Islam itu wahyu. Itu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kedua-dua orang imam ini, tokoh besar Islam ini, mereka hidup dalam kurun ketiga, kurun keempat. Jadi mereka ini menyusun ilmu akidah itu untuk memudahkan kita memahaminya. Selain daripada mereka lah yang paling menonjol pada zaman mereka mempertahankan akidah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pemikiran-pemikiran yang sesat. Jadi dua tokoh ini selalunya kita nisbahkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jika dimutlakkan, disebut dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin oleh Murtada Az-Zabidi, jika diitlakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maka dimaksudkan dua ini, itulah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Jadi bila dia sebut saja begini, kita fahamlah kitab kita ini manhajnya ialah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan disiplin Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Asy'ariyah dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ataupun Al-Maturidiyah. Okey, jadi dia kata pada syaraknya hakikat iman itu seperti yang disebutkan oleh kedua-dua mazhab pemikiran Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, tasdiq nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi min ad-din bid-darurah. Artinya menyungguhkan. Ini bahasa klasik lah, campur mungkin dengan bahasa Melayu Banjar kan. Sebab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni daripada Banjarmasin, hidup pada zaman Kesultanan Banjar ya. Dan dia ini ada hubungan kerabat dengan Sultan Banjar pada ketika itu.
Yang mana dia menulis kitab kita ni, kita dah sebut dalam mukadimah itu, mungkin ada yang tidak hadir. Dia menulis ni pun atas permintaan daripada Sultan Banjar pada waktu itu. Jadi lihat macam mana hubungan para ulama dengan sultan pada ketika itu. Tapi bukan hubungan kerana nak projek dan seumpamanya, tidak. Tetapi untuk menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu-ilmu Islam. Begitu hebat sekali. Jadi artinya menyungguhkan dan membenarkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengan dia daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang darurah, sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam tiada berkehendak kepada dalil. Jadi membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud iman, hakikat iman tu. Membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini dalam dia bukan sekadar terjemah begitu saja harfiah, tetapi terjemah bersertakan syarah. Okey, dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati. Sebab apa? Sebab membenarkan itu tempatnya ialah di dalam hati. Tempat dia. Cuma buktinya dengan lidah lah, dalilnya dengan lidah lah, dizahirkan dengan lidah. Tetapi asal tempat terbitnya kita membenarkan sesuatu itu ialah hati. Itu hakikat iman itu yang sebenar-benarnya. Dia daripada hati kita yang dalam itu. Hati itulah sebenarnya yang membenarkan. Apa yang dibenarkan? Iman menurut syarak ni, iaitulah kita membenarkan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara agama ini. Minad darurah, perkara agama yang macam mana? Perkara-perkara agama yang merupakan perkara-perkara prinsip, bukannya perkara-perkara cabang yang dibahas oleh para ulama. Ada pula khilaf-khilaf, bukan. Yang tu, itu orang-orang yang mendalam lah, yang belajar, yang tu dia akan jumpalah benda-benda yang khilaf. Tetapi perkara-perkara yang prinsip dalam agama, soal ketuhanan, umpamanya Allah itu esa, tidak ada dua, tiganya, tidak berbilang-bilang, itu perkara yang ma'ulima minad din bid-darurah, perkara yang diketahui dalam agama ini secara darurat. Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu ditanam sejak kita kecil lagi. Perkara-perkara yang asas, tentang hukum hakam yang asas, umpamanya arak tu haram, itu asas lah. Zina tu haram, itu asas. Jadi perkara-perkara yang menjadi asas dalam agama ini, sehingga tak perlu lagi perbincangan dari sudut dalil. Semua tu ada dalil dah. Tetapi bagi orang awam, bila sebut sahaja umpamanya arak, dia tahu dah itu hukumnya haram. Bila sebut saja babi umpama, kalau kita orang Melayu kita ni babi lah kan. Sampai saya ingat ada orang tanya kepada saya, "Ustaz, nak tanya soalan." Apa dia soalannya? "Kita tengok babi boleh tak Ustaz?" Sampai tengok pun dia kata haram. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan yang tak bolehnya makan. Dia tengok pun dia kata haram. Dia silap, dia keliru dah tuan-tuan. Tengok orang perempuan buka aurat dengan babi tu macam sama lah. Tu dia. Jadi punya nak kata sensitifnya orang kita ni lah dengan khinzir kan. Jadi itulah perkara-perkara yang prinsip dalam agama ini, yang kita kata rukun iman, rukun Islam, itu benda-benda yang prinsip sangatlah. Orang kata budak kecil pun tahu. Jadi yang tu mesti ditasdikkan dengan sebenar-benarnya. Mesti ditasdikkan dengan sebenar-benar. Bukan benda-benda yang mendalam, yang menjadi khilaf para ulama pula tentang umpamanya perbahasan falsafah ru'yatullah, boleh tengok Allah ke tak boleh tengok ke di akhirat nanti. Itu benda-benda yang dah dalam sangat, tentang ayat mutasyabihat, ayat muhkamat, mutasyabihat. Khilaf pula nak takwil ke tak takwil ke, kemudian tafsiran takwil tu apa dia, qudrah ke maksud dia ke macam mana ke. Itu perbahasan yang mendalam, golongan yang ahli sahaja yang mengetahuinya dan mereka yang belajar. Adapun orang awam cukup pada perkara-perkara yang prinsip dalam soal agama ini. Jadi kalau yang tu dia benarkan, mana itu hakikat iman dia. Dia benarkan secara muktamad apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW,
mengenai perkara-perkara yang menjadi prinsip dalam agama ini yang disebut ma'ulima minad dini bid-darurah, yang diketahui secara daruri, secara darurat di dalam agama, walaupun tidak ada sebarang dalil. Maksudnya dalil tu ada, tapi dia tak perlu dah dalil tu, dia tahu dah, maklum dah. Begitu maksudnya, ya. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basitun, artinya tiada bersusun. Maknanya hakikat iman itu kalau mengikut kepada apa yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dia kata hakikat iman itu kalau mengikut apa yang definisikan ni tadi, maka dia kata basit, maksudnya terlampau mudah, tidak berangkai. Mana hanya ada satu saja hakikatnya, iaitulah membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW dalam hati. Dah. Kalau nak ikutkan, makna basit, tidak berangkaian, tidak bersusun, iaitu tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Maknanya hakikat yang sebenar-benarnya. Kita bukan nak cerita al-iman macam tu saja, kita nak cerita hakikat iman tu. Maka hakikat iman itu basit, mudah sangat. Apa dia? Itulah membenarkan sebenar-benarnya di dalam hati, bersungguh-sungguh di dalam hati. Membenarkan apa? Itulah apa sahaja yang dibawa oleh baginda Nabi kita SAW daripada perkara agama yang wajib, yang darurat diketahui. Adapun iqrar dengan dua kalimah syahadah, maka iaitu bukan hakikat iman. Adapun iqrar, itulah kita melafazkan syahadatu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka yang tu dia kata bukan hakikat iman. Hanya adalah ia menjadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia ini. Kata Syekh Sa'duddin di dalam syarah Al-Aqaid, Sa'duddin itu Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani yang mensyarahkan kitab Aqaid An-Nasafiyah, tulis oleh Imam Nasafi. Dia ada syarah dia oleh Imam At-Taftazani, nama dia Sa'duddin. Kata Syekh Sa'duddin, qaul inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur dari kerana tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi adalah ia batin yang tersembunyi. Dia kata ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dia kata kalau kata hakikat iman, maka hakikat iman itu yang sebenar-benar iman itu ialah yang ada dalam hati, yang kita benarkan di dalam hati. Dia kata yang itulah sebenarnya iman, itulah dia hakikatnya. Tapi walau bagaimanapun kan, dia adalah batin yang tersembunyi. Siapa yang tahu apa yang ada di dalam hati kita? Tak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat tiada baginya daripada ada alamat yang menunjukkan ia atasnya, iaitu iqrar dengan dua kalimah syahadah, supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Macam mana kita nak kata orang tu Islam kalau sekiranya kita tak mengetahui dia itu secara zahirnya? Apa yang ada di dalam batin dia, wallahu ta'ala a'lam, yang tu Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi kita nahkum bizawahir, kita hanya berhukum dengan perkara-perkara yang zahir. Wallahu yatawalla bisarair, maka serah pada Allah lah perkara-perkara yang batin itu, yang kita tak nampak tu. Jadi maka kita perlu kepada iqrar, Iqrar dua kalimah syahadah supaya diperlakukan atasnya hukum Islam di dalam dunia. Supaya dalam dunia ni bolehlah, kalau sekiranya dia nak berkahwin, maka kita boleh kahwinkan dia dengan orang Islam. Dan kalau dia meninggal dunia, maka kita uruskan dia secara orang Islam. Dan kalau dia itu ada waris, maka kita wariskan harta dia kepada waris dia, sebab dia itu Islam. Kita tak wariskan sebab dia itu Islam. Kalau waris dia itu kafir, maka tak bolehlah diwariskan. Jadi kita nak kena tahu. Jadi macam mana kita nak tahu tu? Kita nak tahu tu itulah dengan iqrar, iaitu dengan lafaz syahadatu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka atas qaul ini, barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan tersebut itu, dan ada pada lidahnya iqrar dengan dua kalimah syahadah, maka orang itu mukmin ia pada batin.
Okey, jadi kalau berdasarkan kepada pandangan ini yang disebut oleh Imam Al-Maturidi ini, maka siapa yang di dalam hatinya ada tasdik, itulah dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi tadi, dan pada lidahnya ada iqrar dua kalimah syahadah, maka orang itu mukmin, ia pada batin, yakni pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kerana diperoleh hakikat iman itu iaitu tasdik, dan mukmin juga ia pada zahir. Maknanya merangkumilah dia kedua-duanya sekali, zahir dan batin. Yang batin pun dia clear, memang dia itu tasdik, dia membenarkan. Kemudian yang zahirnya pun kita maklum bila kita mendengar dia melafazkan syahadah, yakni pada pengetahuan manusia, kerana ada baginya alamat, ada baginya tanda. Tanda dia Islam tu apa dia? Bila dia ikrar, dia melafazkan syahadah, maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dalam dunia, yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam. Bolehlah kalau dia nak berkahwin dengan orang Islam, dan sah dia menjadi imam sembahyang. Kalau dia nak jadi imam pun bolehlah, ya. Dan dimakan sembelihannya, kalau dia menyembelih boleh kita makan sembelihan dia, dan disembahyangkan atasnya apabila mati ia. Kalau dia meninggal dunia, maka kita uruskan jenazah dia, daripada kita mandikan, kita kafankan, kemudian kita boleh solatkan dia. Dan ditanam ia di kubur orang Islam, bolehlah kita tanam dia di perkuburan orang Islam. Kalau tidak, macam mana kita nak tanam? Kita pun tak tahu dia itu Islam ke tidak. Jadi oleh kerana ini untuk orang-orang yang tak lahir Islam dah ni tuan-tuan. Kita yang lahir Islam ni clear dah, kan? Ini gambaran untuk orang yang bukan lahir daripada orang Islam. Ya, macam kita ni tak termasuklah, kita memang dah orang Islam, tak ada masalah lah. Okey, ataupun anak-anak kita yang lahir pun tak dikira dah, memang dah Islam. Kecuali kalau umpamanya dia pergi di tempat yang tak diketahui, orang tak kenal dia umpamanya, itu dia kena zahirkanlah keislaman dia, dengan mengucap dua kalimah syahadah, baru orang tahu dia Islam. Dan ditanam ia pada tempat kubur orang Islam, dan diwariskan oleh kerabatnya yang Islam, dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Jadi bolehlah diwariskan oleh kerabatnya yang Islam lah, dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Saya teringat masa saya di Pejabat Mufti dulu, ada satu isu daripada Jepun, kedutaan Jepun telefon kita minta fatwa lah, maksudnya minta hukum, minta nasihat tentang seorang Cina businessman yang meninggal dunia di sana. Cumanya ada orang terlihat dia ni beberapa kali masuk ke masjid. Masuk ke, mungkin bukan masjid lah, tempat orang Islam solat lah. Jadi dikatakan bahawa dia ni dah memeluk Islam, tapi tak ada bukti dia sudut dokumen ke apa benda ke, tak ada. Jadi mereka minta fatwa kita macam mana, adakah nak diuruskan dia tu secara Islam ataupun tidak. Di Jepun ni memang tak ada masalah, dia pun tak kisahlah, makna pihak kerajaan dia tak campur. Agama ni urusan peribadi masing-masing, dia taklah sensitif macam kita ni kan. Agama dia pun agama lebih kepada ideologi kan, Shinto tu. Jadi bila keadaan begitu, mereka tanya pada kita, kita tanyalah, yang nampak tu adakah orang yang nampak tu orang yang thiqah, mana orang yang boleh dipercayai. Tapi orang tu hanya sekadar nampak sajalah, dia tak tahu dia Islam ke belum Islam ke, wallahu taala alam. Jadi bila mereka tanya, kita pun bagi fatwa, kita kata ada kemungkinan dia Islam, ada kemungkinan. Sebab itu dipanggil sebagai qarinah, sebagai qarinah, iaitu isyarat-isyarat, petanda-petanda, petunjuk mungkin dia telah pun Islam, Jadi kita kata kalau tidak ada tentangan, sebab dia seorang-seorang macam tu saja, kalau tidak ada tentangan daripada sesiapa, termasuk keluarga dia ke apa ke, kita kata boleh saja kalau nak uruskan jenazah dia secara Islam. Nak uruskan secara Islam boleh saja, tapi dengan syarat tidak ada sesiapa yang menentang lah, sehingga timbul huru-hara dan sebagainya. Tapi kalau ada isu orang duk tikai semua, tak perlulah, tak ada masalah. Sebab yang penting ialah kalau dia Islam, Allah Maha mengetahui.
Mungkin dunia diuruskan cara yang bukan Islam, tapi di akhirat dia selamat. Bahkan di ahli syurga pun. Sebab tak ada dosa pasal baru masuk Islam. Jadi subhanallah, kita bagi fatwa macam tu. Sebab dia ada satu kaedah, saya tak ingat dah, daripada asal Imam Al-Ghazali, saya sebut dalam kitab Al-Iqtisad fi al-I'tiqad. Al-khata' fi tarki takfir alfi kafirin ahwanu min al-khata' fi takfiri muslimin wahid. Kita tersilap di dalam kita membiarkan mengkafirkan 1000 orang kafir, itu lebih ringan daripada kita tersilap dalam mengkafirkan seorang muslim. Kita mungkin kadang-kadang silap, macam kami lah, macam tuan-tuan sesiapa yang pernah pergi ke negara Arab, kan? Orang Arab Islam dengan orang Arab Kristian ni serupa je, kan? Dia pun bercakap Arab juga, kadang-kadang bismillah pun bismillah juga, tuan-tuan, kan? Sebab dia pun percaya juga Allah, 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 tapi Allah tu ilahul ab lah, Allah tu Tuhan bapa lah, tapi Allah juga, kan? Dalam kitab Muqaddas dia pun ada tulis Allah juga. Jadi kadang-kadang kita tersilap, kadang kita bagi salam, tengok muka pun bersih je. Jadi tuan-tuan, kadang kita tersilap, kita ingat dia orang Islam. Bukan kita sengaja, tuan-tuan. Tersilap, tersalah. Bukan kita sengaja nak kata dia bukan kafir, tak. Kalau kita tahu dia itu kafir, memang kita kena kafirkan dia. Kita tak boleh tidak mengkafirkan orang yang kafir, tak boleh. Tak boleh kita kata orang Nasrani ni tak kafir, tak boleh. Wajib kita mesti kata yang kafir itu kafir. Itu akidah kita. Kalau tidak, dia tak ada barak dekat situ, kita tak berlepas diri daripada kekufuran. Jadi tersilap, kita tak mengkafirkan orang yang kafir itu lebih ringan daripada kita tersilap dalam mengkafirkan seorang muslim. Dia dah muslim tapi kita dah ingat dia kafir lagi, kita tersilap di situ. Itu kesilapan tu lebih berat lagi nak berbanding dengan orang yang tersilap dalam tidak mengkafirkan orang yang kafir. Ini dalam masalah tersilap lah ni, bukan dalam masalah sengaja. Sengaja tak timbul, tuan-tuan. Maksudnya tak boleh kita dengan sengaja tidak mengkafirkan orang yang kafir, tak boleh. Kalau sengaja kita tidak mengkafirkan orang yang memang kafir, maka dia boleh balik semula pada kita pula dah. Kita pula jadi boleh jatuh kufur. Dan kita tak boleh sama sekali mengkafirkan sesama orang Islam. Yang ni sangat-sangat sensitif, tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu para ulama banyak mengarang karya-karya kitab-kitab Al-Mujazafah fi Takfir. Ni jenis perangai yang suka bermudah-mudahan sembrono mengkafirkan orang. Kadang-kadang hanya pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah cabang yang mereka berkhilaf, tiba-tiba sampai kafir-mengkafir. Wal'iyadzubillah. Kita mungkin berkhilaf pada satu perkara, tapi pada banyak lagi perkara yang prinsip kita bersama dalam agama ni. Jadi jangan mudah kita kafir-mengkafir sesama Islam. Dan barang siapa ada di dalam hatinya tasdik dan tiada pada lidahnya iqrar. Dalam hati ada tasdik, dia ada tasdik. Mungkin tadilah, mungkin dalam kes yang saya sebut tadilah, Cina businessman yang kat Jepun ni tadi, kemungkinanlah. Dalam hati dia ada tasdik, tapi tiada pada lidahnya iqrar. Mungkin kita tak pernah dengar pun dia lafaz kalimah syahadah apa semua, kan. Bukan kerana keluar yang menegahkan dia, bukan kerana sebab dia bisu ke tidak, dan bukan kerana enggan dan bantahan, bukan kerana dia tak mau, tidak, tak ada isu pun. Maka orang itu mukmin dan pada batinnya jua, kerana ada pada hatinya hakikat iman. Tuan-tuan, orang tu mukmin, tapi mukminnya itu tersembunyi pada kita. Allah Ta'ala akan consider orang tu sebagai seorang mukmin. Tapi kita tak boleh lah, sebab kita tak tahu. Kecuali kalaulah Nabi SAW ada di samping kita, Allah Ta'ala wahyukan dia, macam dalam kes Najasyi, itu cerita lain. Raja Habsyah Najasyi, kan, dia memeluk Islam tapi dia sembunyikan keislaman dia, sehingga bila mana dia meninggal dunia pada tahun ke-9 Hijrah, Jibril wahyukan kepada Rasulullah SAW berita meninggal dunianya Najasyi. Maka Nabi SAW perintah para sahabat untuk keluar dan menunaikan solat ghaib, solat jenazah secara ghaib.
Jadi maknanya dia telah pun Islam. Dia telah pun Islam. Tetapi tak ada siapa yang tahu di kalangan orang-orang dia. Dia sembunyikan keislaman. Ada sebab dia, bukan kerana dia membantah, bukan kerana sebab apa, sebab dia dikekang oleh tradisi akbat ni, Kristian Koptik ni yang kuat sangat. Dia punya pegangan, dia punya kisisin dia, padri-padri, pendeta-pendeta dia tu, dia dikeliling oleh orang-orang ni. Selain daripada rakyat dia yang kuat sangat dengan pegangan Kristian. Walaupun dia memang dah terpesona, memang dia dah akui dah apa yang dibawa oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, yang menjelaskan dia tentang kedudukan Nabi Isa AS dan sebagainya. Memang dia dah memeluk Islam dah pun pada ketika itu. Cuma dia tak zahirkan saja. Jadi yang ni tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia mukmin. Tapi mungkin ketika itu dia diuruskan dengan cara jenazah orang bukan Islam, cara Kristian. Tapi di sisi Allah dia telah pun mukmin. Sebab tu Nabi SAW perintah para sahabat keluar rumah dan solat jenazah bersama-sama, solat jenazah ghaib. Kerana ada pada hatinya hakikat iman, dan tiada mukmin ia pada zahir kerana ketiadaan alamat. Adapun pada zahir dia tidak mukmin. Maksudnya kita sebagai manusia biasa ni, kita tak tahu, kita tak nampak. Kita tak nampak sebenarnya dia tu sebenarnya dah beriman. Hati dia sebenarnya dah terima dah apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia dah percaya betul-betul lah dengan Allah. Dia percaya sangat dengan Nabi dan apa sahaja risalah yang dibawa oleh Nabi. Cumanya tak terzahir pada kita tanda dia itu seorang mukmin. Ni ada orang bahas di Eropah, orang kata sebenarnya orang-orang di barat ni sebenarnya ramai yang mengkaji Islam. Bila berlaku sesuatu peristiwa besar, macam 9/11 itu kan, jadi mereka ambil Quran dan mereka baca, mereka kaji. Dia orang barat ni macam tu, perangai dia kan. Ada siapa nama ni, Great Wilder tu, yang dia hina Islam daripada Perancis apa semua tu kan, Hebdo semua tu. Bila mereka buat macam tu kan, mereka tekan Islam, tuduh Nabi macam-macam. Orang barat ni dia tak terima bodoh-bodoh macam tu. Kalau orang hina Nabi, kata Nabi, caci Nabi macam-macam, dia pergi cari pula buku-buku tentang Nabi. Dia study, dia kaji pula. Akhirnya dia terima pula Nabi SAW. Kutuk Quran, caci Quran. Mereka ambil Quran, mereka kaji pula, mereka baca pula. Akhirnya mereka terima, tuan-tuan. Jadi wallahu ta'ala alam, mungkin dalam ramai-ramai itu adalah yang kita kata memeluk Islam dengan cara yang betul-betul ikut peraturan, lafaz syahadah apa semua. Tapi mungkin ada di kalangan mereka tu yang hidup dalam budaya keluarga dia bukan Islam semua kan. Mungkin dia tak zahirkan Islam dia, tapi dia dah memeluk Islam. Kemungkinan lah, wallahu ta'ala alam. Jadi yang tu di sisi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tapi dia tu mungkin tidak lah. Makna pada zahirnya tak boleh dikira sebagai mukmin lah. Kalau dia mati urus jenazah macam orang bukan Islam lah. Tapi di sisi Allah silap hari bulan, mungkin dia telah pun Islam kan. Wallahu ta'ala alam. Orang duduk seperti itu kan. Sebab orang Eropah ni tuan-tuan, orang barat ni dia suka mengkaji, dia suka membaca tuan-tuan kan. Dia takkan terima saja macam tu. Itu orang kita, mimpi karut-karut pun dia terima, senang-senang je dia terima tuan-tuan. Itu bukan orang kita dekat sini lah, tempat lain tuan-tuan. Kat sini tak ada pengikut PNYP kan. Okey, masuklah. Okey, nampaknya dah masuk ni macam ni. Sekarang ni kita setengah jam. Boleh terus ke ataupun kita kena berhenti? Kena berhenti. Okey. Jadi oleh kerana kita punya SOP sekarang ni, kita setengah jam tak silap, mana sampai Isyak kita berhenti. Jadi saya ingat kita dah habis dah pembahasan tu. Mungkin ada sikit saja nanti saya akan sambungkan. Jadi sekadar tu saja, insya-Allah kita bertemu lagi dalam kuliah akan datang. Baik pada Allah Taala, kurang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.